Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 13 Ogos bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, situasi pandemik COVID-19 di Malaysia masih tidak berubah. Hari ini sebanyak 21,468 kes positif baru telah disahkan, hanya susut 200 kes berbanding semalam. Semalam Malaysia mencatatkan jumlah kes baru tertinggi sejak negara dilanda wabak berkenaan dengan 21,668 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor masih kekal menjadi negeri yang kekal terbanyak iaitu 7,448 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,183 kes. 5 negeri mencatatkan kes melebihi 1,000 iaitu Kedah dengan 1,807, Sabah 1,654, Johor 1,485, Pulau Pinang 1,316 dan Kelantan 1,088. Polis merekodkan lonjakan kes lebih sekali ganda kepada 50 hari ini berbanding 23 semalam. Bagaimanapun, Sarawak yang juga negeri fasa 3 Pelan Pemilihan Negara PPN mula menunjukkan sedikit penurunan kepada 715 kes hari ini berbanding 1,216 semalam. Manakala sebuah lagi negeri fasa 3 PPN iaitu Labuan kekal dengan kes terendah iaitu 6, turun 5 kes berbanding 11 yang direkodkan semalam. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru pagi tadi. Datuk Seri Ismail Sabri tiba di sekitar jam 10.45 pagi untuk menyembah menghadap Sultan Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung selama kira-kira sejam. Semalam, Sultan Ibrahim menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan mempersembahkan kepada baginda mengenai perkembangan negara pada masa sekarang. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Johor di kediaman rasmi Datuk Hasni Muhammad di Saujana sekitar jam 2.15 petang tadi. Difahamkan pertemuan antara mereka bersama beberapa pemimpin UMNO Johor adalah bagi membincangkan isu semasa politik negara. Datuk Hasni yang juga pengerusi Perhubungan UMNO Johor memaklumkan beliau akan membuat penjelasan mengenai keabsahan kerajaan negeri ketika ucapan pergulungannya pada hari terakhir sidang Dewan Undangan Negeri Dun Johor kali ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak pernah dimaklumkan mana-mana pihak berhubung penyerahan petisyen memohon Yang di-Pertuan Agong memberi pengampunan diraja kepadanya. Sebaliknya, beliau tidak menolak kemungkinan usaha itu didalangi pihak tertentu yang mahu menjejaskan imejnya di mata rakyat. Katanya beliau mengetahui siapa dalang di sebalik perkara itu kerana ianya menjadi berita utama di portal Perikatan Nasional dan disiarkan secara langsung. Meskipun mengucapkan terima kasih kepada badan bukan kerajaan NGO terlibat, Ahli Parlimen Pekan itu menjelaskan beliau tidak pernah dihubungi pihak terbabit berhubung petisyen yang dihantar ke Istana Negara pagi tadi. Tegasnya, beliau tetap dengan pendirian untuk membersihkan nama melalui proses perundangan dan bukan dengan tindakan menggugurkan kes sedia ada. Terdahulu, Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUAM merayu kepada Yang di-Pertuan Agong agar memberikan pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib. Beliau berkata pengampunan itu penting bagi membolehkan Datuk Seri Najib dilantik sebagai Perdana Menteri interim dan kembali mentadbir negara dalam menepani pandemik COVID-19. Berita seterusnya, semua pihak perlu bersatu hati dan berusaha menyelesaikan masalah yang melanda negara ketika ini. Itu yang diluahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menerusi ciapan di Twitternya. Beliau yang juga Setiausaha Agung PAS meminta supaya semua pihak mengetepikan perbezaan dan berhenti mengkritik satu sama lain dan sebaliknya mengemukakan syur bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Di dalam hantaran tersebut, beliau turut sertakan gambar dengan tulisan "Jadilah pendorong, dunia ini sudah penuh dengan kritikan". Teguran Ahli Parlimen Kota Baru itu dipercayai merujuk kepada pelbagai isu dan kemelut yang timbul dalam politik dan pentadbiran negara ketika ini. Kemelut politik tercetus apabila isu penamatan darurat hangat dibincangkan di Dewan Rakyat bermula 26 hingga 29 Julai lalu dan disusuli pengumuman Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang parti itu telah menarik sokongan daripada kerajaan dan Perdana Menteri. Selepas 3 hari pengumuman dibuat, Naib Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri mendakwa 31 ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional BN kekal menyokong Perikatan Nasional PN serta pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin
sehingga keabsahan Perdana Menteri ditentukan di Dewan Rakyat. Usul undi percaya Perdana Menteri akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 7 September ini. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.